Alhamdulillah. Okay Ustaz, terima Ya. kasih, mula-mula sekali terima kasih sebab sudi buat live dengan saya. Mungkin dengan live ni kita dapat memberi semangat, memberi inspirasi, berkongsi ilmu dengan followers saya, dengan followers Ustaz untuk semangat lagi buat amal ibadah pada dalam situasi MCO ni Ustaz. Ya, ya. Jadi sebelum saya tanya soalan, saya nak tanya mungkin rutin Ustaz sendiri apa hari-hari dah lebih berapa minggu dah kita ni? Nak masuk sebulan dah kan? Apa yang Ustaz buat dalam masa yang banyak lapang ni? Alhamdulillah. Allah bagi masa ni untuk kita susun kembali jadual kita lah. Setakat ni Alhamdulillah semenjak daripada berlakunya PKP ini, di mana saya sendirinya telah susun kembali sekolah, di antaranya yang utamanya Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang sedang kita bangunkan ini. Dalam masa yang sama kita menghidupkan masyarakat. Menghidupkan masyarakat ni maksudnya kita bagi sumbangan-sumbangan pada masyarakat yang dalam keadaan suasana tekanan yang berlaku ini sendirilah. Di kalangan masyarakat kita ada yang berhadapan dengan kesukaran untuk mendapat makanan, kesukaran untuk dapat bekalan-bekalan harian dalam hidup mereka. Jadi setakat ni Alhamdulillah kita telah menyumbang makanan nasi bungkus yang kita bungkuskan nasi ini di restoran Dapur Tok Ku. Kita buat satu dapur untuk biasanya pelajar-pelajar makan, pelajar-pelajar tahfiz ini makan di sini. Jadi kita telah sumbangkan dekat dengan 25,000 bungkusan semenjak daripada krisis yang berlaku inilah di kitanya. Kita bagi pada orang susah dan sebagainya. Di samping dalam macam mana? Kalau di rumah sendiri apa yang Ustaz buat? Ustaz punya rutin sendiri daripada live saya sendirinya di antara amalan yang saya buat sekarang ni ialah saya memperbanyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat pada Rasulullah, kemudian dalam masa yang sama saya banyak menambahkan zikir-zikir dan membaca buku-buku, kitab-kitab yang banyak yang kita tak baca lagi. Maka kita ada ruang untuk kita baca buku. Di samping saya lihat masa ni lah masa untuk kita boleh bercakap banyak dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Lalu masa ni juga kita boleh menambahkan ilmu yang banyak dalam hidup kita. Ya. Ustaz, kalau yang Ustaz cakap pasal tambah zikir tu, zikir apa yang Ustaz banyak amalkan masa PKP ni? Saya banyak amalkan zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diajar supaya kita banyakkan pada kita sebut bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu, yang kedua saya banyakkan pada diri saya untuk baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ni antara zikir yang kalau boleh kita sentiasa baca dan baca setiap masa. Kemudian sebelum tidur saya membiasakan baca 3 kun. Kemudian membiasakan pada kita ni untuk kita tidur dalam keadaan berwudu. Dalam masa yang sama baca juga yang disebut dengan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni biar menjadi satu kebiasaan rutin. Pada diri kitanya, untuk kitanya, kalau sekiranya Allah jadikan umur kita ni setakat ini saja pada diri kitanya, maka kitanya meninggal dunia dalam keadaan kita baca surah Al-Mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut surah Al-Munjiyah wal Mun'iyah. Surah yang dapat menghalang kita daripada azab kubur dan boleh menyelamatkan kita di dalam kubur nanti. Jadi saya buat amalan-amalan sebegini. Yang lebih utama ialah selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar banyak sikit selawat pada Rasulullah. Ustaz, tadi Ustaz dah sebut pasal ni juga adalah membangunkan masyarakat. Maksudnya membantu yang golongan asnaf, membantu petugas. Ustaz ada buat yang bagi ikan segar untuk keluarga susah.
Ya. nasi bungkus untuk petugas dan juga kit untuk keluarga-keluarga asnaf kan. Tapi musim ni juga ramai orang yang tak bekerja, tak dapat gaji, yang mungkin kurang pendapatan tapi dia rasa macam alamak tak naklah sedekah time ni, takutnya nak keluarkan duit, takut nanti habis, tak sempat nak simpan untuk bulan-bulan ke depan. Tapi sebenarnya saya nak Ustaz kongsikan dengan penonton ataupun viewer saya ni kelebihan sedekah sebenarnya di sisi Allah. Sebab macam mana kita nak jadi orang yang selalu bersedekah, seronok bersedekah dan tak rasa takut untuk tak ada duit kalau bersedekah. Saya nak sebut macam ni. Kita ni dia ada dua perkara yang sedang berlaku pada kita. Yang pertama, kita kena ingat ni bulan Syaban. Kita berada dalam bulan Syaban. Bulan Syaban ni bulan orang yang lupa kepada Allah. Itu yang menyebabkan kita sambut nisfu Syaban. Disebut dengan nisfu Syaban. Nak suruh kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita kena ingat perjalanan hidup kita ni tak sekadar di dunia. Kita kena amal, kita kena sentiasa ingat, kita akan hidup lagi lepas pada ni. Orang yang cerdik bukan orang yang rumah besar, bukan orang yang kereta mewah, bukan orang yang hidup dia dalam keadaan ada segala-gala. Tidak, orang cerdik ni orang yang menyediakan bekal untuk dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Bagaimana kita nak suruh kita jadi ada bekalan lepas pada kita mati nanti? Sedekah. Sedekah ni merupakan satu amalan yang diajar untuk menyelamatkan kita bukan sekadar waktu mana kita hidup di dunia. Bahkan waktu mana kita nak mati, kita akan terselamat dengan amalan sedekah kita. Bila kita masuk dalam kubur, sekejap lagi amalan sedekah kita ni, kita berjumpa balik. Saya suka sebut macam ni, Nilofai. Nak sebutnya tentang bila kita hidup di atas dunia ni, jangan kita jadi orang yang suka mengumpul harta untuk dunia. Tetapi kumpulkanlah harta kita untuk akhirat. Biar kita hidup begitu pada diri kita. Jangan kita kumpul untuk dunia je. Ramai orang kita ni dia kumpul untuk dunia. Bila dia mati, dia masuk dalam kubur seorang-seorang. Dia tertinggal barang-barang di atas dunia. Sedangkan kita cari banyak. Kita cari letih pada diri kita. Letih kita. Kita tinggal di atas dunia, orang lain dapat. Biarlah kita ni bila kita meninggal dunia, bila kita masuk dalam kubur, kita jumpa balik harta benda kita ni. Jangan kita tinggal di atas dunia. Macam mana kita nak jumpa balik di akhirat nanti? Dalam kubur jumpa balik harta benda kita. Sedekah. Sedekah menjadikan dalam hidup kita ni mendapat balik barang-barang kita. Barang-barang kita yang kita cari di dunia ini, kita bila kita infak, bila kita bersedekah, kita berjumpa balik di akhirat Allah. Bila kita berada dengan ujian sebegini, COVID-19 ini kan, di kalangan kita ni, bila kita kena ujian sebegini, apa yang perlu kita buat dalam hidup kita? Sedekah. Sedekah menyembuhkan penyakit. Sedekah memanjangkan umur. Dengan kita bersedekah, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Lalu pada diri kita dalam hidup kita ni, jangan pada diri kita ni, bila kita kena ujian sebegini, kita kata, dah lah aku tak ada duit, aku nak bersedekah lagi macam mana? Pada diri kita nak faham. Bila kita bersedekah, lagi Allah bagi rezeki pada kita. Lagi kita bersedekah, Rasulullah dah berjanji dah, tak akan miskin orang yang berimpak di jalan Allah. Tak akan rugi orang yang hidup dia dalam keadaan dia banyak memberi. Lalu kita ni, hidup kita ni, kita kena ajar pada diri kita, aku ni sedang mengalih harta benda aku ke akhirat. Aku sedang nak ambil segala harta benda aku di atas dunia ni, biar sampai di akhirat nanti aku berjumpa balik. Misal contoh, kita bagi duit RM50 dalam tabung. Bila kita masuk dalam tabung RM50, misal contohnya, kita berjumpa balik ke duit ni? Kita bagi pada tabung sajakah ataupun kita bagi pada diri kita? Kita sedang memberi pada diri kita balik. Setiap kali mana kita memberi, kita kena ingat, kita beri bukan kita beri pada orang, tetapi kita bagi pada diri kita sendiri. Itu hidup kita. Kalau kita bagi pada, kita masuk dalam tabung, kita niat akhirnya dapat bertabung, kita tak dapat apa-apa. Tu bukan konsep Islam. Islam diajar, bila kita masuk dalam tabung, masuk saja duit dalam tabung ke, kita bagi derma ke, semua yang kita masuk tu untuk diri kita balik. Satu, dalam hidup kita ni berbuatlah kebaikan.
Berbuatlah kebaikan dalam hidup kita. Kerana semua kebaikan itu akan menjadi milik kita. Jangan buat jahat. Jangan buat jahat. Kerana semua jahat itu dia akan balik semula pada kita. Macam orang keji kita kan. Bila orang keji kita, rugi apa kita kena keji? Tak rugi langsung. Tak ada kerugian langsung bila orang keji kita. Kita bahkan kita semakin naik. Dengan kejian itu kita dapat pahala. Allah bagi ganjaran pahala yang banyak dalam hidup kita. Berbanding dengan orang yang dalam hidup dia sentiasa caci maki orang, dia kata pada orang, dia hidup dia suka menghina orang. Benda manfaat apa yang didapat dalam hidup dia? Jadi dalam hidup kita ni, kita diajar supaya berbuat baiklah. Dalam hidup, berbuat baiklah. Kerana semua benda yang kita buat baik itu, balik semula pada diri kita. Kita dapat manfaat untuk diri kita. Manakala segala benda yang jahat yang kita buat ini, semua tersebut bukan kena pada orang, kena balik pada diri kita. Ibarat meludah ke langit, orang Melayu kita sebut demikian. Bila kita ludah ke langit, bukannya jatuh kena pada langit, tapi kena pada muka kita balik. Demikianlah dalam hidup kita ni, bila kita berimpak pada diri kita, kita bagi derma ke kita bagi. Kena ingat, yang kita bagi itu, bagi balik pada diri kita. Kemudian dalam masa yang sama, kita akan jumpa balik setiap benda yang kita bagi. Tak rugi langsung. Tak rugi dalam hidup kita. Bahkan dengan kita bagi ni, di akhirat nanti, kenderaan kita lagi lancar untuk kita di padang mahsyar Allah. Kemudian kita pula senang masuk dalam syurga Allah. Kemudian dalam masa yang sama, laju kita di titian sirah Allah. Bahkan Rasulullah SAW akan memanggil-manggil nama kita di atas kebaikan yang kita buat di atas dunia ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang besar. InsyaAllah. Okay, Ustaz. Jadi kan masa sekarang ni, kita dah lebih kurang 1 bulan kita kat rumah. Banyak masa terluang, banyak masa lapang. Tapi untuk orang yang sebelum ni, yang sangat sibuk bekerja, sangat sibuk ada meeting sana sini. Macam saya sendiri, saya sangat sibuk. Dan saya pasti ramai yang menonton ni pun sangat sibuk penuhi tuntutan kerja. Tapi ada juga orang yang tak sibuk tapi memilih alasan malas untuk tidak solat, untuk tak baca Al-Quran, untuk tak zikir, tak selawat. Tapi bila ada masa terluang macam ni, macam mana orang yang sebelum ni malas, orang yang sebelum ni tak bersolat, kurang solat atau kurang selawat, macam mana mereka ini semua nak mulakan untuk solat, nak mula baca Al-Quran. Macam mana Ustaz nak bagi kata-kata semangat ataupun nasihat-nasihat yang berguna untuk diorang cakap, untuk bagi mereka ni, okey, lepas dengar apa Ustaz cakap ni, tu dia ambil semaya ataupun buka Quran baca ke. Macam nak, sebab inilah waktu terbaik Ustaz untuk kita dan tak terlambat. Tapi kawan saya dia cakap tadi, dia kata mungkin yang saya tanya ramai orang, okay, apa nak tanya bagi idea kan. Saya cakap, dia kata, Lufa, kadang-kadang aku rasa aku dah terlambat nak mulakan sebab dah banyak tahun dah aku tak solat kan. Jadi macam mana nak rasa macam okay, masih lagi boleh lagi mula walaupun pada usia macam sebeginilah, maksudnya 30-an dengan 40-an. Saya nampak bahawa di antara nikmat yang Allah bagi di sebalik COVID-19 ini ialah nikmat untuk bermuhasabah. Kita memuhasabah kembali dalam perjalanan hidup kita ini supaya kita biar nampak jauh perjalanan hidup. Jangan kita nampak singkat perjalanan hidup ini. Bila begitu, daripada kita rasa terlambat ke? Tak, sebenarnya belum lagi terlambat. Untuk kalian untuk mengubah diri menjadi semakin dekat dengan Allah. Masa inilah masa peluang untuk kita membetulkan balik diri kita. Macam mana yang ditanya sebentar tadi kan, macam mana kita nak memulakan perjalanan hidup kita, nak start kita. Yang pertama, kita mula buka hati kita. Jiwa kita ni biar kita buka, menung balik diri kita. Tanya soalan yang mudah daripada diri kita. Aku ni, kalau aku mati malam ni, gamak-gamaknya besok aku dalam syurga ke dalam neraka? Tanya je soalan tersebut pada diri kita. Bila kita menung seorang-seorang, mesti mengalir air mata jernih kita. Akan keluar daripada air mata kita sebut banyaknya kesilapan yang aku buat sebelum daripada ni. Banyaknya kelemahan diri aku yang aku perlu betulkan balik dalam hidup ini. Lalu daripada sini kita mulakan. Mulakan bagaimana? Kita mulakan dengan ilmu. Saya cadangkan demikian. Mulakan belajar, buka buku, kemudian belajar
mula kita nampak kelemahan diri kita. Bila kita nampak kelemahan diri kita, kat mana? Daripada sini kita kata, aku kena betulkan diri aku dengan ilmu. Ilmu dahulu. Kemudian yang kedua, lepas pada kita ada ilmu, kita dapatkan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat, kita bagi tahu pada sahabat kita, saya ni dulu pernah tinggal solat. Saya ni pernah buat benda yang dilarang oleh Allah dalam hidup saya. Adakah Allah memberi peluang untuk saya kembali kepada Allah? Lalu sahabat-sahabat kita akan sebut, sahabat-sahabat yang baik ini dia kata, Allah membuka pintu langit, pintu syurga untuk diri kita. Nama kamu di antara ahli-ahli syurga yang tertulis di pintu syurga. Kan semangat kita dapat dorongan daripada sahabat-sahabat yang baik. Ni Imam Ghazali dia ajar demikian. Kamu dapatkan daripada sahabat-sahabat yang jenis nampak jauh perjalanan hidup kamu. Jangan kita bersahabat dengan sahabat-sahabat yang merosakkan diri kita. Sahabat-sahabat yang untuk di dunia saja, jangan. Tetapi kita bersahabat dengan orang-orang yang dia tahu, kalau lepas pada kita mati nanti, kita nak ke mana? Kita nak buat apa dia? Amalan apa yang perlu kita bawa untuk saat mana kita nak melalui keadaan-keadaan demikian. Dua, pada diri kita. Lepas pada kita ada ilmu, kemudian kita bersahabat. Yang ketiga, pada diri kita, kalau kita nak mengubah diri kita ini, kita diajar supaya berdoa pada diri kita. Doa pada Allah. Ya Allah, tolong sayangilah diri aku ini, Ya Allah. Dalam hidup kita, kita sebut demikian. Ya Allah, tolong sayangilah aku. Seburuk mana pun aku, sekeji mana pun aku, sejahat mana pun aku ni, Ya Allah. Sejijik mana pun aku ni, Ya Allah. Pandanglah aku dengan pandangan rahmat kamu. Kita kena sebut pada Allah. Ya Allah, pandanglah saya dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah. Jangan kamu pandang saya dengan pandangan azab, Ya Allah. Ni dalam hidup kita ni demikian. Bila hati kita dah bersih, dah jernih, maka angkat tanganlah berdoa pada Allah. Minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Dalam minta ampun pada Allah dalam doa kita tadi, kita minta sebanyak mungkin. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Ada seorang budak muda yang dia datang muram wajah dia. Dalam keadaan wajah dia tu dalam keadaan yang pucat lesi tu badan dia. Datang bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Rasulullah. Apakah ada keampunan Allah untuk dia aku ni ya Rasulullah? Rasulullah tanya, dosa banyak mana dosa kamu? Banyak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, dosa banyak mana? Di antara langit dan penuh ni, di antara langit dan bumi ni penuh ke dosa kamu? Dia jawab, lebih daripada itu ya Rasulullah. Dia sebut ada Rasulullah. Rasulullah kata, ya Allah akan mengampunkan dosa kamu. Bila kamu bertaubat, kamu minta ampun pada Allah, Allah akan terima taubat kamu tadi. Yang Rasulullah sebut demikian. Kemudian ditanya balik pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kemudian aku ulang balik perbuatan itu ya Rasulullah. Aku ulang lagi perbuatan yang sama. Kemudian aku taubat lagi pada Allah. Apakah Allah akan menerima taubat aku ni ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya Allah akan terima taubat kamu. 2 kali disebut. Kemudian ya Rasulullah, aku ulang lagi ya Rasulullah. Perbuatan yang sama lagi. Perbuatan yang sama tadi aku ulang lagi dalam hidup aku ya Rasulullah. Apakah Allah akan terima taubat aku ni ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, ya Allah akan terima taubat kamu. Lalu dia pandang, dia angkat muka dia, dia pandang wajah Rasulullah. Sampai bila Allah ni nak menerima taubat aku ni ya Rasulullah? Sampai bila Allah akan terima taubat aku ni ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, sehinggalah kamu berputus asa dalam meminta ampun pada Allah, Allah tak pernah berputus asa dalam mengampunkan dosa kamu. Bila dia sebut saja begitu, Rasulullah sebut saja begitu, mengalir terus air mata dia. Dia sebut, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pusing terus. Lalu, saya nak sebut apa yang tanya oleh Lofa sebentar tadi, tentang mengenai pada diri kita ni, kalau kita nak taubat tu, daripada mana kita nak mula pada diri kita ni saat begini? Kita tak terlambat. Saya nak sebut. Yang penting kita kena ingat, kita masih lagi hidup di atas dunia. Selagi mana roh kita belum sampai di halqum, selagi itulah Allah terima taubat kita. Jadi yang pertama biar ada ilmu. Yang kedua kita dapat sahabat-sahabat yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga kita taubatan nasuha. Minta ampun pada Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita istiqamah walaupun benda yang kecil. Istiqamahlah. Macam saya sebut tadi, selawat misal contohnya, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bibir kita ni selawat je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benda yang kecil je. Benda sikit je. Tapi walaupun sikit,
di mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita ganjaran yang besar. Ya Allah jadi pada diri kita. Kita nampak kecil je, tapi tak adalah amalan yang Allah turut serta buat bersama dengan kita. Amalan apa dia? Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dia suruh kita sembahyang, tapi Allah tak sebut dia sembahyang. Allah dia suruh kita zakat, Allah tak sebut dia zakat. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah kata, aku dan malaikat turut berselawat pada Nabi kami. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu ke atas Nabi sebanyak mungkin pada diri kami. Ini kelebihan. Kalau kita cerita tentang amalan yang sikit, kita istiqamah, dipanggil amalan selawat misal contohnya, yang saya sebut awal tadi, dia akan banyak melepaskan kita daripada bebanan kehidupan kita, beratnya hidup kita di dunia ini. Kita ada masalah, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada hutang, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada apa dia? Dalam hidup kita ni kita ada cacian makian orang pada kita, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat boleh istiqamah dengan satu amalan, kita istiqamah dengan amalan ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan rasa halawatul iman. Nikmatnya kita dalam kita mula solat, mula kita jaga syariat, kita akan rasa nikmat dalam hidup kita bila Allah kurniakan pada kita, dia panggil kedudukan yang sesempurna tadi dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Seterusnya ni berkaitan tentang ramai juga yang tanya untuk mereka yang mak ayah dah meninggal, arwah ayah, arwah. Tapi dia tanya pula macam ni, dia kata macam mana dia nak memohon maaf dengan mak ayah yang sudah meninggal sebagai seorang anak. Di antara amalan yang kita boleh buat ialah kita menyambung silaturrahim. Kawan-kawan mak ayah kita yang meninggal dunia. Kita pergi berjumpa dengan dia, Pak Cik, saya anak arwah sekian-sekian. Mak Cik, saya anak arwah sekian-sekian. Saya datang ni betul-betul nak menyambung silaturrahim. Kita sebut demikian. Waktu mana kita buat demikian, kita telah terampun dosa kita dengan mak ayah kita yang kita buat sebelum daripada ni, waktu mana dia hidup dahulu. Itu. Yang kedua, kita bersedekah di atas nama arwah mak kita dan arwah ayah kita. Ambil duit-duit kita kan. Kita walaupun kita tak mampu nak balas jasa dia ni dengan duit-duit yang kita bagi ni, kita bagi, tapi kita impak, kita sebut, ya Allah, sampaikanlah pahala ini untuk arwah ibu saya, arwah ayah saya, ya Allah. Kita sebut demikian. Kita sebut demikian, Allah akan sampaikan pahala ini. Dua. Yang ketiga, mak kita. Sama ada ziarah tu dalam bentuk jasad kita, mak kita ni jauh, meninggal dunia pula tempat yang jauh di kalangan kita. Jadi kita macam mana? Baca doa. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baca doa, minta ya Allah tolong lapangkanlah kubur arwah ayah saya. Jadikanlah doa saya ini doa-doa yang diterima di sisi kami, ya Allah. Kita minta dengan Allah. Lalu segala dosa-dosa kita dengan mak ayah kita dahulu, dalam hidup kita ni terampunlah kita dengan arwah ayah kita dan arwah mak kita tersebut. Ini banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh buat ialah antara lagi kita bersedekah. Buat masjid, buat yang disebut dengan apa dia? Gali telaga, bagi air minum. Sekarang orang tak gali dah telaga. Tapi bagi minum air begitu. Bagi buat air dan sebagainya, bagi makanan pada orang susah. Semua diniatkan di atas nama arwah ayah kita, arwah mak kita. Pahala dosa kita dengan mereka dahulu terhapus insya-Allah. Dan doa-doa ni kita jangan tinggal untuk mereka. Ada satu peristiwa yang berlaku dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia cerita ada seorang hamba Allah, dia tertidur dekat sepohon pokok. Bila dia tidur di pohon pokok tersebut, kemudian waktu mana dia tidur, kemudian dalam keadaan yang dia tidur tu, dia tak sedar, dia tidur atas kubur rupa-rupanya. Bawah tu kubur. Kemudian dalam tidur dia pada siang hari dia tidur, dia kerana penat sangat, dalam kitab tersebut, dia mimpi orang dalam kubur ni dalam keadaan gelap pekat dan memohon pertolongan untuk diberitahu terhadap anak perempuan dia di kampung itu. Dia sebut demikian.
Lalu dalam mimpi tu bagi tahu, tolong bantulah aku dan sebagainya, bagi tahu pada anak. Lalu hamba Allah ni, dia sedar daripada tidur dia pergi ke kampung tu, dia tanya pada penduduk kampung tersebut, ada tak orang sekian-sekian yang dia meninggal dunia, dia ada 4 orang anak perempuan. Anak perempuan dia ni, dia ada 4 orang anak perempuan. Boleh tak aku nak berjumpa dengan 4 orang anak perempuan tersebut? Orang kampung tu bagi tahu ada orang sekian-sekian dan dia pergi berjumpa. Bila dia berjumpa je, dia bagi tahu, aku tertidur di atas kubur arwah ayah kami. Kemudian aku mimpi. Kemudian dia bagi tahu. Lalu anak-anak dia ni terkejut. Anak-anak dia terkejut keadaan yang berlaku pada ayah dia ni. Anak perempuan ni mula baca doa. 4 orang tersebut baca doa. Ya Allah, jangan matikanlah aku di saat mana arwah ayah aku tidak berada dalam syurga kamu, ya Allah. Matikanlah kami di saat mana arwah ayah kami sudah berada dalam syurga kami. Ampunkanlah dosa dia dan banyaklah disebut. Akhirnya Allah matikan 4 orang ni. 4 orang perempuan ini, bila diwafatkan 4 orang sebut, lepas tersebut, hamba Allah ni pergi tidur lagi. Dia pergi tidur lagi di atas kubur tersebut, dia mimpi lagi. Dengan hamba Allah tu, dia melihat semua 5 orang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, kebaikan kita ni, anak-anak ni, tolong bantulah mak ayah kita, walaupun kita pernah buat dosa pada mak ayah sebelum daripada ni, lalu kita minta ampun kepada Allah terhadap mereka itu, nescaya Allah akan terima doa-doa kita dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita terhadap mereka tersebut. Tu untuk mereka anak-anak yang mungkin buat salah dengan mak ayah, tak sempat minta maaf tapi mereka dah meninggal. Untuk mereka, anak-anak yatim atau anak yatim piatu di luar sana yang nak menjadi anak yang soleh kepada arwah mak dan ayah yang sudah meninggal. Nak jadi anak yang soleh pula ni. Macam mana? Antaranya, saya nak sebutnya untuk menambahkan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Rasulullah SAW. Yang ni di antara amalan yang perlu ada di kalangan anak-anak ni. Biar mereka, kalau boleh mereka menghafal Quran. Mereka menghafal, dapat banyak mana pun ayat-ayat Al-Quran yang dihafal tadi, akan menjadi pelindung dan pembenteng untuk diri dia dan kedua ibu bapa dia. Kemudian dalam masa yang sama juga, selain daripada menghafal Al-Quran Karim, dia mestilah bekerja untuk hidup ini untuk di jalan Allah. Bekerja bersungguh-sungguh untuk di jalan Allah. Dalam hidup dia, berjuang di jalan Allah. Dalam menggerakkan tubuh badan dia, menolong dan bantu agama Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan tetapkan pendirian kamu. Jadi, bila kita jadi anak pada arwah ayah yang telah meninggal dunia, jadilah anak-anak yang soleh. Jangan jadi anak yang toleh. Anak yang toleh ni maknanya anak-anak yang menyakitkan hati, menyakitkan mak kita, arwah ayah kita dalam kubur tersebut. Yang ni yang menyebabkan mereka terseksa dengan amalan-amalan kita. Kita diajar supaya dalam hidup kita ni, sentiasa kitanya buat amalan-amalan soleh. Supaya bukan sekadar kita je dapat manfaat, arwah mak kita, arwah ayah kita, arwah datuk-datuk kita ni jadi dalam keadaan yang semakin dekat dengan Allah. Kerana amalan kita ni menjadikan pembantu pada mereka untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Termasuk menghafal Quran. Menghafal Quran, kemudian mati syahid di jalan Allah. Semua benda ni, amalan-amalan ni boleh membantu arwah ibu, arwah ayah kita untuk berada dalam syurga Allah. Jadi anak-anak yatim, kalian walaupun kalian kehilangan ibu, kehilangan ayah dalam hidup kalian, tapi kalian tak kehilangan orang mukmin dalam hidup kalian. Kalian adik-beradik dengan Rasulullah SAW. Rasulullah waktu mana dia tak ada ayah, tak ada ibu dalam hidup dia, bagaimana dia jaga peribadi dia. Begitulah dalam hidup kita anak yatim. Bila kita jadi anak yatim, kita mesti jadi orang yang bagaikan Rasulullah SAW. Sehingga kan Rasulullah sebut, ana wa kafilul yatim kahatain. Rasulullah sebut, aku dengan orang yang jaga anak yatim macam jari ni dengan jari ni. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah gambarkan demikian. Dekatnya dalam syurga Allah. Nak gambarkan pada kita bahawa dekatnya Rasulullah dengan anak yatim. Apa tak? Dengan penjaga anak yatim pun dekat. Dekat. Rasulullah tunjuk begitu. Kalau dengan anak yatim, lagi dekat. Lagi dekat. Kerana anak yatim ni adik-beradik Rasulullah SAW. Oleh kerana demikian, bila kita jadi anak yatim,
kita kena jaga pribadi kita. Biar pribadi kita macam pribadi Rasulullah, macam pribadi sahabat-sahabat dan sahabiah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan meminta-minta. Oh, Allah akan buka hati orang untuk nak memberi. Jangan sibuk kita nak ulur tangan bagi tahu kita anak yatim. Pakai plekat pula dekat dada ni. Sebut saya anak yatim. Tak perlu. Kerana apa dia? Allah akan buka hati pada orang mukmin ini untuk menjaga anak-anak yatim tersebut. Wallahu a'lam. Tengok kita punya perkongsian sekarang ni. Ya. Yeah. Jadi kita nak minta Ustaz doakan untuk kita semua yang menonton, untuk seluruh rakyat Malaysia, untuk bumi Allah ni sendiri. Satu doa yang istimewa dari Ustaz sendiri malam ni. Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, menghampiri kami di saat Ramadan yang indah ya Allah. Sayangnya kami masih lagi diancam dengan ancaman virus COVID-19 ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar kamu ampunkan dosa-dosa dan segala kesilapan yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, saat mana kami mengaminkan doa sesama kami ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang bertarung nyawa mereka ya Allah, berhadapan dengan ujian COVID-19 ini ya Allah. Ada di kalangan kami ya Allah sedang mempertaruhkan saat nyawa-nyawanya ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, kamu angkat dan kamu buanglah penyakit yang sedang melanda kami di saat sebegini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah setiap mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Jadikanlah di kalangan kami hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis badan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah. Lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana diusung jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah di kalangan mereka yang paling soleh ya Allah. Ia akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Kamu pilihlah anak-anak kami yang saleh ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan meletakkan kami ke liang lahat nanti ya Allah. Tatkala mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti ya Allah, kamu wangikanlah kubur kami ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami ya Allah. Kamu jadikan kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat menghampiri Ramadan sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat di pagi hari ya Allah kami dimandikan oleh arwah ayah kami ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami disuap ke tangan ke mulut kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat kami bangun di penghujung malam ya Allah, kelihatan arwah ayah kami sujud dan sujud pada kamu ya Allah. Meminta dengan kamu ya Allah agar diselamatkannya daripada azab kubur dan di akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah doa kami ini ya Allah di antara doa-doa anak yang saleh ya Allah. Senangkanlah ia melalui saat-saat yang sedemikian rupa itu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya terhadap ibu kami ya Allah.
seketika dahulu ya Allah. Kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan kehidupan kami menjadi sebegini ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan hati kami menjadi keras ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali kepada kamu lah yang maha mendengar doa ini ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bangkit di akhirat nanti bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Di saat mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, kami menerima suratan amalan sebelah tangan kanan ya Allah. Ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badan yang indah itu ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sama-sama. Mungkin kata-kata akhir Ustaz untuk semua yang menonton, hampir 14,000 orang nak tengok Ustaz doa tadi. Alhamdulillah. Saya harap supaya kita semua dapat masuk dalam syurga Allah. Semua yang menonton pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah. Saya di antara perkara yang saya nak sangat, kita berusahalah sesama kita. Bukan berusaha untuk nak hidup di dunia, tetapi berusahalah untuk hidup di akhirat. Untuk hidup di akhirat ni tak ramai orang yang berusaha. Maka kitalah yang menjadi abnaul akhirah. Orang-orang yang hidup untuk akhirat Allah. Sesuai dengan setiap apa yang kita lakukan pada diri kita ini, kita mesti pastikan kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, sambil semua di kalangan follower-follower Nilofa dan juga siapa saja yang menonton pada malam ini, semuanya masuk di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadapan yang kita nak di kalangan kita insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya sangat bertuah dapat berkongsi ilmu dan juga dapat menggunakan medium live Instagram ni bersama dengan Ustaz untuk mereka suasana malam ni, malam. Terima kasih kerana jemput saya sebenarnya. Terima kasih Ustaz sebab hari-hari penuhkan masa kami dengan kuliah-kuliah Ustaz pada pagi dan juga pada malam hari. Ustaz mungkin terima kasih. Pukul berapa kalau pagi tu Ustaz? Pagi biasanya saya bermula dalam pukul 11 sampai pukul 12.30 tengah hari. Kemudian malam saya bersiaran pukul 8 malam sehingga pukul 9.30 malam. Biasanya demikian. Okey, untuk mereka yang menonton, boleh follow Ustaz Dusuki, Ustaz Ahmad Dusuki. Setiap hari ada 2 kuliah yang Ustaz buat live di Instagram pada pukul 11 pagi dan juga pada pukul 8.30 malam. Hari-hari. Ia akan berterusan ke Ustaz sampai bila ni? InsyaAllah, mudah-mudahan selagi umur ada, kita buat kuliah berterusan insyaAllah. Cuma sekarang ni kita kuliah, kemudian dalam masa yang sama kita gerakkan sumbangan-sumbangan itulah yang telah kita gerakkan sebelum daripada ini. Terima kasih di atas sumbangan Nilofa dan juga follower-follower Nilofa yang sentiasa memberi sama, kerjasama yang baik di kalangan kita. Terima kasih sekali lagi lah. InsyaAllah. Ada kesempatan jemput datang ke sekolah saya di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi di antara Gunung Raya dan Gunung Mak Cincang tersebut. Kalau ada kesempatan. Kemudian di Kelantan, di jalan masuk ke Temangan. Kemudian di Jalan Tok Pahang, kemudian satu lagi di Shah Alam ini dan kita sedang bangunkan di Kuala Terengganu insyaAllah. Yang Ustaz sebut tu merupakan mahat-mahat di mana ditempatkan
hafiz-hafiz dan hafizah yang sedang belajar atau menghafaz Al-Quran. Dan Ya, saya ya. pun nak jumpa anak-anak angkat tahfiz saya nanti, insyaAllah Ustaz. Saya akan InsyaAllah, mudah-mudahan. buat Dijemput masa sangat. mereka. Okey, terima kasih semua. Saya harap kita akan berpeluang lagi untuk live bersama dengan Ustaz dan juga mereka yang lain. Terima kasih kerana menonton. Saya akan save live ni, jadi sila kongsi kepada rakan dan juga keluarga. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya doakan Ustaz supaya sihat dan sentiasa dilindungi, insyaAllah. Ya. Terima kasih Sama juga banyak. saya harap supaya keluarga, ayah dan ibu diberkati, dan Niloufar sendiri setiap kerja-kerja yang dibuat itu semua diberkati dan dirahmati oleh Allah, dan Allah jadikan keuntungan berganda kehidupan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya off dulu ya Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setengah orang, jadi saya akan save dan boleh kongsi pada selepas ni lah, esok dan seterusnya. Jadi kalau boleh saya nak minta ada yang pandai adik kan, boleh cut bahagian doa tu dan kita boleh kongsi dengan lebih ramai orang. Okay, terima kasih banyak. Thank you. Selamat malam dan stay safe, stay at home, jaga kebersihan dan jaga kesihatan. Okay, alright. Assalamualaikum. Kita nak invite macam mana?